Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 12 Mac. Penggunaan teknologi baru akan dimanfaatkan ke arah meningkatkan perfahaman masyarakat berkaitan perubahan iklim yang berlaku pada masa kini. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abah Hipni memberitahu antaranya adalah penggunaan elemen animasi yang diyakini mampu menarik perhatian masyarakat dalam penyaluran maklumat. Dr. Hazlan menjelaskan ini kerana penyampaian maklumat menerusi penggunaan elemen animasi adalah berbentuk ringkas, menarik dan mudah difahami. Untuk tujuan itu, pihak Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak telah menyediakan contoh elemen animasi terbabit. Dr. Hazlan berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Bumi peringkat negeri di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kementerian melaksanakan pelbagai strategi dalam menangani isu perubahan iklim. Katanya ia termasuk mempergiat program Kitar Semula dan penganjuran ceramah di peringkat komuniti. Sementara itu, bersempena sambutan Hari Bumi peringkat negeri pada tahun ini, Jabatan Alam Sekitar Sarawak dengan kerjasama agensi kerajaan negeri dan pihak industri menganjurkan kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik selama 2 hari yang berakhir hari ini. Kerjasama antara agensi kerajaan dan semua pihak penting dalam merealisasikan pembangunan Tanjung Manis sebagai pintu masuk zon tengah. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh, pelibatan semua pihak dalam menyumbangkan idea pembangunan telah menjadikan Tanjung Manis sebagai sebuah bandar seperti hari ini. Satu, landasan, foundation sudah kita letakkan di Tanjung Manis ini, bagaimana generasi-generasi yang akan datang dapat menyambung usaha kita untuk membangunkan Tanjung Manis sebagai satu kawasan bandar yang memainkan peran penting dari segi ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan sebagainya di masa yang akan datang. Ujarnya masih banyak pembangunan yang akan dilaksanakan di Tanjung Manis bagi meningkatkan sumber pendapatan dan sosioekonomi masyarakat setempat. Datuk Len yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang berkata pada majlis perasmian Hari Tanjung Manis di Bandar Baru Tanjung Manis. Sementara itu, pada majlis pelancaran Sukan Rakyat, Datuk Len memberitahu ia merupakan platform menyatupadukan rakyat selain menyemarakkan semangat kesukanan. 40 orang peserta. Sementara itu, bantuan persekolahan melalui program Back to School 2023 merupakan pendekatan untuk membantu golongan sasar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, bantuan seumpama itu akan memudahkan ibu bapa dalam membuat persiapan persekolahan anak-anak menjelang pembukaan sesi persekolahan nanti. Alhamdulillah, inilah satu-satunya pendekatan kita bagaimana kita dapat sebagai kita meringankan bebanan yang dihadapikan oleh ibu bapa, terutama sekali masa persekolahan ini. Maklumlah kita baru saja lepas daripada pandemik. Untuk itu, beliau berharap ibu bapa memainkan peranan mereka dengan memberi sokongan terhadap pembelajaran dan memupuk minat anak-anak ke arah kecemerlangan pendidikan. Datuk Len yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang berkata demikian kepada pihak media selepas program Back to School 2023 di Sarike. Seramai 50 penerima dari Sekolah Kebangsaan Abang Haji Matahir Sarike menerima bantuan tersebut. Penyertaan generasi muda dalam upacara dan majlis kebudayaan amat penting ke arah mengekalkan adat kebudayaan sesebuah kaum. Di Pesta Kaul Sarah Hengkakan di Mukah semalam menyaksikan ramai generasi muda yang bukan sahaja hadir, malah turut menyertai pelbagai aktiviti yang diadakan sepanjang pesta itu berlangsung. Menurut Timbalan Menteri Ekonomi yang juga Ahli Parlimen Mukah, Datuk Hanifah Hajar Taib, pihaknya sentiasa melibatkan generasi muda dalam penganjuran program seperti Pesta Kaul. Katanya beliau dijemput untuk menyertai persediaan perahu berhias dan persediaan majlis di tapak Pesta Kaul itu sendiri. Memang perlu dari segi sukarelawan untuk bantu bersama. Jadi dengan dedahan itu diberikan dari segi apakah erti kata maksud dari segi majlis ini.
Jadi insya-Allah kita menggalakkan dan daripada tahun lepas kita dah menampakkan perbezaan sedikit. Lebih ramai orang menggunakan baju tradisi kalau tak menggunakan dari segi topi tradisi. Beliau ditemui media selepas menghadiri program Kaul Serahing Kakan yang diadakan di Mukah. Dalam pada itu, belia yang ditemui mengakui mereka teruja untuk menyertai program kebudayaan ini yang merupakan sambutan tahunan bagi masyarakat Melanau. Sangat penting sebab takut pada akhir nanti mereka tahu dengan tradisi ini, tetap kekalkan tradisi inilah. Sangat penting untuk mempelajari adat lama seperti ini agar adat ini tidak ditelan zaman. Agar tradisi kita tidak dilupakan dan sentiasa dan diteruskan hingga ke generasi yang akan datang. Untuk generasi muda zaman sekarang, saya rasa mereka patut dan haruslah belajar tentang kebudayaan, kesenian dan dari segi kaum adat, mana-mana kaum dan adat masing-masing lah, macam kaum Jawa apa semua. Selepas Kaul Serahing Kakan, Pesta Kaul akan bermula pada 26 April kelak. Penuh adat istiadat, generasi tua dan muda segak berbusana tradisional Melanau. Itu pengalaman unik yang dapat disaksikan semasa Pesta Kaul Serahing Kakan yang berlangsung meriah di Mukah semalam. Seawal pukul 6 pagi, penduduk tiba di jeti sungai untuk persiapan akhir perarakan bot berhias yang bermula dari jeti Kampung Telian Tengah sehingga ke pesisir pantai Kaladana. Perarakan bot berhias bermula kira-kira pukul 7.30 pagi menyusuri anak sungai selama lebih setengah jam. Sudah sampai di pantai, kita telah adakan upacara Thanksgiving lah, kesyukuran, memohon doa supaya kita sehat, supaya dapat rezeki yang lebih baik pada tahun ini lah. Sepanjang perjalanan, penduduk sekitar kawasan menunggu di sepanjang tebingan sungai untuk melihat acara yang tidak diadakan selama 2 tahun ini ekoran pandemik COVID-19. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian, Abdul Yaakob Arbi memberitahu Kaul Serahing Kakan ini merupakan acara sebelum bermulanya Pesta Kaul. Pas kaul tradisional ini, kita akan ada pesta kaul yang akan diadakan pada 26 hari bulan April sehingga 1 hari bulan Mei. Program kita telah wawarkan di dalam sosial media untuk orang ramai tahu aktiviti yang akan diadakan. Pesta Kaul di Mukah berupaya menjadi penjana kepada industri pelancongan di kawasan Mukah. Royston berharap sambutan meriah itu akan turut membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk. Seramai 4,038 golongan asnaf berdaftar dengan tabung Baitumal Sarawak TBS setakat ini. Menurut Pengurus Besar TBS, Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili, jumlah tersebut disemak oleh pihak TBS mengikut syarat-syarat dan kehendak syariah. Kami menyemak sebab kita mempunyai warga kerja yang berada di seluruh negeri Sarawak dan kita betul-betul memastikan orang yang mendapat itu seperti mana yang dinyatakan mengikut syariah, iaitu orang yang betul-betul fakir dan miskin. Dan kita tidak menggunakan kaedah kita dapat maklumat daripada orang. Memang kita dapat maklumat tapi kita siasat balik. Sebab kita mahu pastikan mereka betul-betul mengikut kehendak syariah. Dan setakat ini ia tidak menyusahkan. Tapi yang penting kita bagi wang zakat yang dikutip itu selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dato' Abang Muhammad Shibli berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan agihan bantuan dan program Back to School di Ummah Distribution Centre Medan Hamidah, Kuching. Beliau berharap program tersebut dapat menyuntik semangat anak-anak asnaf dan penerima bantuan memulakan sesi persekolahan kelak selain meringankan beban mereka untuk membeli barang keperluan. Dalam majlis tersebut, sejumlah RM13,000 telah diagihkan oleh TBS kepada 60 penerima bantuan di bawah program
program mengukuhkan tradisi keilmuan dan program memantapkan kebajikan ummah. Setakat 28 Februari lepas, sejumlah 13.02 juta ringgit hasil agihan zakat telah diagihkan kepada asnaf yang melalui 4 program utamanya, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Sokongan moral daripada ahli keluarga terdekat banduan yang berada di dalam penjara amat penting. Ini terutamanya bagi mereka yang bakal dibebaskan setelah menjalani tempoh hukuman di penjara sebelum meneruskan hidup di dunia luar. Justru itu, Jabatan Penjara Malaysia menganjurkan Majlis Jalinan Kasih bagi memberi ruang kepada banduan terpilih bertemu ahli keluarga terdekat bersempena sambutan Hari Perayaan yang diraikan. Justru itu, Jabatan Penjara Malaysia menganjurkan Majlis Jalinan Kasih bagi memberi ruang kepada banduan terpilih bertemu ahli keluarga terdekat bersempena sambutan Hari Perayaan yang diraikan. Sebagai salah satu sokongan moral kepada penghuni tadi dalam mereka ni menghadapi cabaran dugaan sepanjang tempoh hukuman dalam penjara. Sebab itulah program ini diadakan di seluruh penjara Malaysia dan hari ini kita dah menetapkan untuk menganjurkan di peringkat Pusat Konseler Bintulu. Dan alhamdulillah penganjuran kali ini sangat mendapat sambutan di mana ada 9 orang penghuni yang kita pilih yang layak untuk terlibat dengan program ini. Menurut penolong penguasa Pusat Koreksional Bintulu, penguasa penjara Hasbullah Ibrahim, hanya 9 daripada lebih 200 permohonan diluluskan bagi Majlis Jalinan Kasih Pusat Koreksional Bintulu bersempena sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru Cina. Katanya, istimewanya dalam pertemuan itu, mereka bukan sahaja dapat bersua muka dengan ahli keluarga, malah mereka dapat duduk makan semeja sambil bercerita, bertanya khabar dengan keluarga yang telah sekian lama tidak ditemui. Daripada 537 banduan ujarnya, hanya daripada 19 orang yang sedang menjalani pemulihan di luar tembok penjara yang layak mengikuti program itu. Mereka perlu melalui tapisan yang dilakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan. Di mana banduan tadi akan dibuat secara temuruga dan berdasarkan kepada prestasi semasa mereka dalam tempoh pemulihan penjara, dan inilah merupakan antara yang terbaik daripada yang lain dan bukan mudah untuk kita menapis, dan apa yang dipilih hari ini merupakan yang cita rasa yang boleh bersama dengan keluarga berdepan dengan masyarakat yang berada di sekitar ini. Antara yang terbaiklah. Majlis serupa turut akan diadakan sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai Dayak yang akan datang. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 12 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.